يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا. Itu tanda yang ke-10, tanda kecil yang ke-10 apabila dunia ini terlibat dengan kemunculan kaum Khawarij. Siapa itu kaum Khawarij? Kata Syekh Muhammad Al-Arifi, wa min alamati as-sa'ah khuruj ba'd al-firaq al-mukhalifah limanhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi al-kiram. Wa min haula firqatul Khawarij. Dia kata di antara tanda-tanda kiamat itu ialah keluarnya sekumpulan, keluarnya sebahagian daripada kumpulan-kumpulan yang menyalahi metodologi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini bahaya ni. Sebab sememangnya kemunculan kumpulan-kumpulan yang menyanggahi metodologi Nabi dan para sahabat ini akan keluar. Sebab tu dulu ketika mana ada seorang cakap tentang bila Nabi ke kanan Tok Guru, ke kiri kena ikut Tok Guru, kita kata perkataan ini sangat bahaya dari sudut zahirnya. Kerana nampak memang sengaja nak menyanggahi Nabi. Walaupun adalah huraian demi huraian dibuat, tetapi jika perkataan itu ditinggalkan secara umum tanpa diperincikan kenapa Tok Guru ke kiri, orang akan faham Tok Guru lebih utama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hakikatnya tidak begitu. Sebab di akhir zaman nanti ini akan muncul pelbagai golongan yang mendakwa mereka berada di atas kebenaran. Sedangkan mereka itu terang-terang menyalahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyalahi metodologi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyalahi metodologi sahabat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kita menegur golongan-golongan ini, mereka cubalah untuk melabel kita dengan labelan yang buruk seperti Wahabi dan sebagainya, tetapi kita cuba nak mengatakan, kejap tuan-tuan, saya punya lampu ni tiba-tiba terpadam pula. Sekejap tuan-tuan, anak main lampu. Okey. Sebab itu apabila kita melihat perkara ini diucapkan secara umum, kita bimbang. Takut-takut sebahagian daripada golongan yang sesat, sebahagian daripada golongan yang ingin menyebarkan kebatilan akan mengambil peluang dengan mengatakan bahawasanya Tok Guru lebih utama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau kita tengok di dalam kata-kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, satu kata-kata yang sangat masyhur daripada Imam Syafi'i apabila ditanya oleh anak murid dia berkenaan dengan sesuatu masalah, Imam Syafi'i mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan panduan ataupun telah memberikan keputusan dalam masalah ini sekian dan sekian. Maka anak murid dia bertanya kepada Imam Syafi'i, apa pandangan kau? Apa pandangan kau? Imam Syafi'i rahimahullah bertanya semula dengan satu soalan yang sinis kepada murid yang bertanya, adakah kamu melihat aku di dalam gereja? Adakah kamu melihat aku ini seperti di dalam biara? Adakah kamu melihat aku memakai tali pinggang orang-orang rahib? Sehingga kan apabila disebut kepada aku ataupun disebut kepada kamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu dalam masalah ini hukumnya begini, sedangkan kamu mencari petunjuk selain daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Imam Syafi'i ini jelas menunjukkan kepada kita dalam apa keadaan sekalipun kita perlu untuk mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ditunjukkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika mana dalam satu permusafiran, seperti mana yang diceritakan oleh Mujahid bin Jabr ketika mana kuntu
Dia mengatakan kuntu ma'abni Umar fi safar famarra bi tariqin fahada anhu fasu'ila faqala laqad kuntu aw laqad marartu بهذا المكان لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان فحاد عنه فحدت atau kama qal, hadis riwayat Imam Ahmad yang mengatakan Mujahid kata aku dulu pernah dalam satu ketika bermusafir bersama dengan Ibnu Umar. Apabila Ibnu Umar melalui kawasan, sesebuah kawasan, dia melencong sedikit. Lalu dia ditanya, kenapa dia buat macam tu? Ibnu Umar mengatakan dulu aku ni pernah berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang sama. Bila Nabi lalu kawasan tu, Nabi melencong sikit. Nabi melencong sikit, maka aku pun buat benda yang sama. Para ulama menyebutkan ada dua faktor. Berkemungkinan ada dua faktor Ibnu Umar melakukan perkara itu. Yang pertama, berkemungkinan Ibnu Umar nak mengingati hadis daripada Nabi SAW, lalu dia mengamalkan apa yang dia ingat. Bila dia amal, dia akan ingat, dia tak lupa. Itu yang pertama. Yang kedua, berkemungkinan Ibnu Umar dalam masalah ini, dia cuba untuk mengikuti Nabi SAW walaupun dalam perkara yang tak dituntut untuk kita ikut. Dan ada benda yang Nabi SAW buat, bukanlah satu tuntutan kepada umat untuk buat. Seperti mana Nabi SAW memakai jubah, umpamanya. Kan? Seperti mana Nabi SAW memakai baju besi. Bukan kita dituntut hari-hari kena pakai baju besi. Sebab Nabi pakai baju besi waktu nak pergi perang. Jadi kalau kita nak pergi perang, boleh pakai. Tapi kalau kita nak pergi sekolah, jadi cikgu mengajar, tak perlu pakai baju besi dengan alasan nak mengikut Nabi SAW. Tetapi dalam sesetengah keadaan, para sahabat melazimkan diri mereka untuk mengikut segala apa yang Nabi buat. Walaupun dalam perkara yang tak dituntut untuk mereka tiru. Umpamanya, Anas kata, aku tengok Nabi SAW suka makan labu. Jadi aku pun paksa diri aku untuk suka makan labu. Kerana menyayangi Nabi SAW. Jadi, dalam masalah nak mengikuti Nabi ni, kita kena usaha diri kita. Jadikan diri kita ni mengikut metodologi beragama yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi SAW. Maka sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang saya selalu baca. Siapa yang follow kuliah saya akan dengar hadis ni. Tapi tak apa, saya ulang lagi. Kerana hadis ini sangat penting, terutamanya untuk kita yang hidup di akhir zaman ni. Apa dia? Nabi SAW kata, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Sesungguhnya sesiapa yang hidup lama selepas ketiadaanku, Nabi SAW memberikan pesanan, siapa yang hidup lama selepas Nabi tak ada nanti, ya, siapa yang hidup lama setelah Nabi wafat nanti ni, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Kan? Dia akan tengok banyak orang berbeza pendapat. Banyak orang bercanggah-canggah pendapat. Zaman Nabi SAW perbezaan pendapat itu berlaku. Tetapi perbezaan pendapat itu boleh diselesaikan apabila para sahabat merujuk kepada Nabi SAW. Maka Nabi ini menjadi pemutus. Bila ada masalah saja, bila ada perbalahan saja, bila ada pertikaian pendapat sesama sahabat, sahabat akan bawa benda ni berdepan dengan Nabi SAW. Maka hukuman Nabi, ucapan Nabi, keputusan Nabi dalam masalah itu menjadi pemutus. Tak ada siapalah boleh kata pandangan saya lebih utama daripada pandangan Nabi SAW. Tak ada. Ya. Tetapi setelah Nabi SAW wafat, Nabi kata kamu akan tengok perselisihan yang banyak. Serupalah macam zaman ni, macam-macam perselisihan dok ada. Macam-macam pandangan dok ada. Bila berlaku seperti itu, Nabi SAW memberikan panduan kepada kita. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu kena pegang sunnah aku. Bila berlaku perselisihan, bila berlaku bantah berbantah, bila berlaku pertikaian pendapat, kamu kena ikut sunnah aku. Bukan sunnah guru-guru yang kita tak tahu datang daripada mana. Ikut sunnah Nabi, Nabi kata, dan ikut sunnah para sahabat
khulafa yang diberikan hidayah selepas daripada aku gigit dengan geraham. Bahkan Nabi pesan gigit dengan geraham, bukan gigit dengan gigi kapak ni. Sebab kalau gigit dengan ni tak kuat, anytime orang boleh tarik. Tapi gigit dengan geraham tu lebih kukuh, maksudnya pegang sunnah Nabi SAW. Mungkin ada yang beranggapan, kan? Mungkin ada yang beranggapan, dia kata, ada yang bertanya lah, dia kata, Ustaz, kalau macam tu, ada juga fatwa-fatwa ulama yang dilihat menyanggahi hadis Nabi SAW. Umpamanya, seperti mana Nabi SAW bila diminta oleh para sahabat untuk menetapkan harga, Nabi SAW kata apa? Innallaha huwal musa'ir. Allah lah yang menetapkan harga. Nabi tak nak letakkan harga. Tapi tiba-tiba, kita pada hari ini pergi letak harga pula. Adakah ini menyanggahi apa yang Nabi SAW tunjuk? Sebab tu saya kata, kalau Nabi pergi ke kanan, Tok Guru pergi ke kiri, kita kena tanya Tok Guru tu kenapa pergi ke kiri, bukan main ikut je. Kerana Tok Guru ni bukan semua maksum, ada yang waktu dia lupa. Ada juga Tok Guru yang jahat. Bukan semua lah, tapi Al-Quran menceritakan kepada kita ada golongan ulama yang jahat. Jadi kalau dia betul-betul terang-terang ke kiri dalam keadaan dia tak ada alasan apa, saja je nak menyanggahi Nabi SAW, maka kita tak boleh ikut. Tapi dalam masalah menetapkan harga ni, dalam hadis tu sendiri dah ada jawapan. Kan di hujung hadis tu Nabi SAW kata, aku ni mengharapkan agar tidak ada seorang pun daripada kamu akan menuntut kepada aku apa saja kezaliman, sama ada pada harta ataupun pada darah, ketika mana bertemu Allah nanti. Maksudnya Nabi SAW ada sebut dua benda dalam hadis tu. Yang pertama, Nabi tak nak menetapkan harga. Yang kedua, Nabi kata tak nak menetapkan harga itu sebab tak nak Nabi melakukan kezaliman pada mana-mana orang pada harta dan darah. Jadi dalam masalah ni kita dapati pelaksanaan tidak menetapkan harga itu adalah untuk mengangkat kezaliman daripada orang. Sebab itulah Ibn Taymiyah pada zaman dia kata suasana dan keadaan sudah berubah. Kalau tidak dikawal harga, kezaliman akan berlaku. Sedangkan di zaman Nabi SAW tak nak kawal harga sebab tak nak kezaliman. Di sekarang ini pada zaman dia, kalau tak dikawal harga, kezaliman berlaku. Sebab orang dah mula sorok barang, orang dah mula manipulasi harga dan sebagainya. Maka walaupun nampak menetapkan harga itu secara literalnya menyanggahi apa yang Nabi sebut, tetapi maksud itu terlaksana. Maksud Nabi itu terlaksana. Dengan